Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari saya undang jemaat sekalian, kita akan menyanyikan pujian Yesus seperti gembala. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin banyak sekali permasalahan dalam kehidupan yang sering kita hadapi. Bahkan sebelum COVID-19 melanda di dunia ini, setiap kita pasti punya masalah. Masalah yang kita hadapi terkadang membuat hati kita jadi gelisah. Bahkan mungkin membuat hidup kita menjadi sengsara. Jangan takut dan janganlah gentar, karena kita punya Allah yang besar.
Dia jauh lebih besar dari setiap permasalahan hidup kita. Kita hanya perlu datang kepadanya, berseru dan berdoa, karena Dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Engkau tidak pernah jemu mendengar seruan doa dan kerinduan kami. Tidak pernah terlambat sedikit pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Setiap kita yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 10, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. 3, 4. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jemaat sekalian, persilakan duduk kembali. Berdoa merupakan saat di mana kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati dengan Bapa kita. Berdoa juga merupakan nafas hidup bagi setiap orang percaya. Jujur saja, saya memiliki waktu doa yang
bisa dikatakan tidak rutin. Kadang bolong-bolong. Tapi saat mempersiapkan diri dalam pelayanan hari ini, kembali saya diingatkan. Doa merupakan suatu momen yang sangat penting untuk setiap kita orang percaya, di mana kita dapat mencurahkan isi hati kita pada Tuhan, menyerahkan segala kebimbangan kita kepada Tuhan. Mari saya ajak jemaat sekalian untuk menyanyikan pujian Inilah Saat Berdoa. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Inilah saat berdoa, hiburkan hati yang susah, melalui mata imanku dengan jelas nampak surga. Lepas tubuh yang penuh lelah dan pahalaku terimalah. Ku bersorak puji Tuhan dan ingat saat berdoa. Mari kita akan bersama-sama mengikirkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita yang akan saya pimpin secara langsung. Bapa dalam kerajaan surga, kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan doa kami. Yang pertama kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari gubernur sampai bupati di daerah, kiranya Tuhan Kau boleh memberikan hikmat agar saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa bermanfaat secara efektif dalam menanggulangi pandemi COVID-19 beserta efek berantai yang ditimbulkan dalam masyarakat. Yang kedua, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat GKT Hosana dimanapun berada, supaya tetap diberikan kesehatan yang baik secara jasmani maupun rohani. Di tengah masa COVID-19 ini, kiranya Tuhan Kau boleh menolong melawat umat-Mu ya Bapa, memberikan kekuatan serta penghiburan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah beberapa pokok doa yang kami naikkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ruth Liang. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. 让我们这个时候低头祷告，求神带领。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih 我们在天上的父神，我们要感谢你。 jika pagi hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. 今天你还是给我们大家机会，使我们可以来到圣殿来敬拜你。 Kami membutuhkan firman Tuhan. 我们要来一同聆听你的话语。 Biar firman Tuhan menolong kami di saat-saat sulit seperti saat ini. Kami boleh memperoleh kekuatan baru dan arahan dari firman-Mu. 但愿你的话语不断的加给我们力量，特别在这个说困难的时代，但愿你的话语能够成为我们的力量。 Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman, menerjemahkan juga setiap kami yang mendengarkannya. 请你帮助你的使女在这里，不论讲的，不论犯的，让我们大家都可以蒙福。 Biar setiap kami dikuatkan dan kami boleh maju bersama di dalam Tuhan. 但愿我们大家都能够得着坚固，让我们可以与主一同行。 Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们再次把这段传讲信息的时间从始至终交给你，奉主耶稣的圣名祷告。 Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 大家主内平安， Apa kabar? 大家好吗？ Baik, 好。 di rumah aja jawaban kita semua. 那么我们大家应该回答的是，我们应该要隔离在家里。 Di rumah aja telah dikumandangkan lewat berbagai versi di media sosial. 那么我们留在家里这个口号呢，已经在社会各地各处已经这个转讲了这个事情。 Bukan saja anjuran tapi perintah yang patut kita turuti. 不论是一个推荐，也是一个命令，我们应该要遵守的一个命令。 Karena di rumah kita aman dan berjasa mematahkan mata rantai penyebaran virus corona. 因为若是我们留在家中，那我们就可以安全，以及我们可以断绝这个病毒的传染。 Banyak doa dan harapan agar hal ini cepat berlalu agar kita tidak di rumah aja. 那么呢，我们有很多人祷告，那么让我们这个时候大家不至于一直留在家里。 Karena banyak orang sudah menjerit berkata ini sudah bosan, jenuh aku. 因为很多人不断的在那边呼喊，我们已经在家住得很厌烦了。 Makan terus, ini sudah mulai gemuk ini. 那么我们不断的吃，我们越吃越胖了。 Ada yang tidur siang malam tidak bisa dibedakan. 那么有的呢睡，甚至不能够分别这个是中午或者是晚上。 Ini sudah mulai stres.
那么已经受压力到极点了。 Nah, semua ini terjadi karena kita belum mengerti fungsi rumah yang sesungguhnya bagi kita semua. 那么这个现象呢发生，因为我们还不知道我们留在家里到底有什么益处呢？ Bagaimanakah kita memfungsikan rumah kita masing-masing? 那么我们怎样使我们的家庭能够成为一个带来益处的一个家庭呢？ Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, 那么我们成为对耶稣基督有信心的一个人， rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh, 那么家不是单单成为我们的避风港湾， melainkan mempunyai fungsi yang lebih daripada itu. 但是呢，除此以外，却跟我们有一个很 Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 sampai 17. 让我们来翻开我们的圣经，在《使徒行传》第12章。 Ayat 12 sampai 17 kita akan melihat teladan dari keluarga Markus. 12节到第17节，让我们从马可的家来看一个榜样。 Saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. 想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家里，在哪里有好些人聚聚祷告。 Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 彼得叫外门有一个使女名叫罗达出来探听。 Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 听的是彼得的声音，就欢喜，顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。” Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. 他们说：“你是疯了。”使女据理的说：“正是他。”他们说：“必是他的天使。” Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. 彼得不住地敲门，他们开了门，看见他就神惊奇。 Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. 彼得摆手不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。” 于是出去往别处去了。 Dari nas yang kita baca ini kita melihat teladan keluarga Markus yang mana rumahnya difungsikan dengan baik dan menjadi berkat yang luas dan indah. 那么，透过刚才我们所念的经文，我们看见马可怎样使他的家成为有公用的家，能够在那边能够聚集很多人在一起。 Kalau kita lihat konteks saat itu, 就是我们看那个时候的处境呢， bahwa umat Tuhan dalam kesulitan besar. 那么那个时候神的子民，他们处在危机当中。 Di mana orang percaya sedang mengalami penganiayaan. 那么在那个时候，信徒正在面对很多的逼迫。 Pasal 12 ayat 1 dikatakan Raja Herodes bertindak keras terhadap jemaat Tuhan. 那么，若是我们看12章第1节说，那时希律王下手苦害教会中几个人。 Bahkan Yakobus saudaranya Yohanes dibunuh dengan pedang. 用刀杀了约翰的哥哥雅各， Dan Petrus ditangkap dan dipenjarakan di bawah penjagaan oleh 4 regu. 他前犹太人欢喜之事，又去捉拿彼得。那时正是除教的日子。 Dan masing-masing regu dijaga oleh 4 prajurit. 那个时候，他们有4个兵丁在那边看守着。 Kita bayangkan, wah, suasana saat itu sangat mencekam. 所以我们知道那个时候的处境是那么的危机。 Bahwa di luar ada ancaman maut.
那么在外面他们受到这个危险的迫害， Seperti saat ini, 就好像现在一样。 kita mungkin tidak terancam oleh musuh yang kelihatan, 那么可能我们没有受到我们看得见的仇敌的这个迫害， tetapi oleh virus corona yang tidak terlihat. 但是因着这个肺炎的病毒，我们看不到的这个病菌呢， Di luar ada ancaman maut. 那么在外面我们受到生命的威胁。 Maka kalau mau aman, di rumah aja. 那么若是你要安全的话，那么你倒不如留在家中吧。 Namun apa yang mereka lakukan saat di dalam rumah, 但是在家中，他们到底做些什么呢？ dikatakan mereka berdoa. 那么他们在这里说，他们在那边聚集祷告。 Doa itu mengundang hadirat Tuhan. 所以当他们在那边聚集祷告的时候，结果看见神的灵格。 Dan hadirat Tuhan itu adalah suatu berkat dalam setiap rumah. 那么呢，这个神的灵格，结果带给每一个家庭很大的祝福。 Berkat itu bukan hanya merupakan properti berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. 那么这个祝福不是单单我们肉体的祝福，也是我们属灵上的祝福， Merupakan damai sejahtera, sukacita oleh roh dan kebenaran. 是在灵里面我们所得着的平安喜乐。 Tanpa hadirat Tuhan, rumah yang mewah sekalipun 若是没有神的灵格，那么呢，虽然这个我们所住的家多么的豪华， dan penuh dengan perabotan yang serba wah akan menjadi hambar, tidak berarti apa-apa. 那么虽然有很好的家具等等，但是却一点意义都没有。 Tetapi kalau ada hadirat Tuhan, 但是若是有神的灵格的话， rumah yang sederhana 一个简单的家庭， akan mempunyai suasana yang indah. 那么就会带来一个很美的这个气氛。 Untuk itu jadikanlah rumah kita sebagai rumah doa, persilakan Tuhan yang mengatur rumah kita. 所以让我们使我们的家成为祷告的家，让神灵格的家成为主的主家。 Inilah saatnya semua anggota keluarga menjalankan mesbah doa. 那么这个时刻是我们这个时候在家庭当中建立祷告祭坛的时候。 Saling mendoakan dan bertumbuh bersama dalam hadirat Tuhan. 那么我们彼此带到我们在主里面一同成长。 Kita berdoa menyembah Tuhan, saling mengaku dosa untuk melakukan kehendak Tuhan. 我们在那边一同祷告，我们一同在那边遵行神的旨意。 Kalau selama ini tidak ada waktu kumpul bersama, 那么若是在这些日子当中，我们没有时间能够聚集在一起的话， kini waktunya bagi kita bangkit secara rohani. 那么这个时候的时刻呢，应该是我们在灵里面，我们应该起来的一个时刻。 Kembali kepada Tuhan dan jalankan fungsi rumah kita sebagai mesbah doa. 那我们再次回到主那里，让我们的家庭能够成为一个家庭的祷告。 Sepanjang sejarah kebangunan bangsa itu dimulai dari keluarga-keluarga yang 那么 berdoa. 历代以来，我们看见很多的复兴是来自一个家庭所出现的。 Seperti keluarga Amram dan Yokebed, kita lihat mereka hidup di hadirat Tuhan dan melahirkan Musa yang membawa pembebasan bangsa. 那我们看见就好像又个破的家庭呢，结果他们能够出现了一个摩西。 Kita juga lihat keluarga Hana yang berdoa meminta melahirkan Samuel sebagai hakim-hakim yang membawa bangsa kembali kepada Tuhan. 我们也看见哈拿的家庭，结果呢出生了一个在那边能够再一次复兴以色列民族的一个撒母耳。 Demikian juga Tuhan Yesus semasa di dunia, dia juga berdoa baik siang, malam, subuh, dalam segala hal Tuhan Yesus juga berdoa. 那么同样的，主耶稣当他在世上的时候，我们看见他也热烈在那边不断的在那边祷告。 Bila hari ini kita jadikan rumah kita rumah doa. 所以但愿我们每一个人都使我们的家庭成为一个祷告的家庭。 Yang kedua, rumahnya berfungsi sebagai tempat untuk berbagi suka dan duka. 那么家庭应该成为我们在那边彼此分享的一个家庭。 Rupa Markus terkenal sebagai markas para murid Yesus berkumpul. 那么马可的家庭可以说是一个门徒们常常聚集的一个地方的一个家庭。 Sebelum Yesus disalib, 所以当主耶稣还没有被钉十字架的时候， di tempat inilah diadakan perjamuan kudus. 所以就在那个地方呢，那么他们在那边一同在那边用这个圣餐。 Sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, disinilah mereka berkumpul dan berdoa.
所以当主耶稣复活以后呢，那么他们也在这个地方一同在那边聚集祷告。 Sampai saat gereja mengalami penganiayaan, tempat ini jugalah merupakan tempat orang percaya berkumpul dan berdoa. 那么以至于当教会的受到逼迫的时候，这个家庭也成为一个门徒们常常聚集的一个地方。 Ketika Petrus mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, 那么当彼得他遇到主耶稣这奇妙的带领的帮助的时候呢， yaitu malaikat Tuhan membebaskan dia dari penjara. 就是神的天使在那边释放他，使他能够出监牢。 Begitu ia keluar dari penjara, ia berpikir segera ia pergi memutuskan untuk pergi ke rumah Markus. 所以当他一跑出监牢的时候，那么他所想的第一个他要去的地方，就是到马可的家里， Dia rindu pergi ke sana untuk berbagi akan sukacitanya. 因为他很渴慕能够到那个地方，可以把他心中的喜乐分享给其他的人。 Rumah ini merupakan tempat yang tepat untuk berbagi suka dan duka. 所以家庭应该成为我们彼此能够分享我们忧喜哀乐的一个地方。 Hari ini bagaimana rumah kita? 那么今天我们的家如何呢？ Adakah rumah kita merupakan tempat yang tepat untuk setiap anggotanya berbagi suka dan duka? 那么今天有没有让你的家成为一个很好的地方，让家里的每一个成员能够在那边分享他们的忧喜哀乐的事情， Tempat curahan isi hati? 能够把他们的心事倾心吐意讲出来。 Ataukah rumah kita sekedar seperti hotel yang masing-masing dengan kesibukannya dan tanpa komunikasi? 那么会不会是我们的家成为好像旅馆一样，那个没有起作用的一个地方？ Banyak kenakalan remaja terjadi karena mereka tidak ada tempat untuk berbagi cerita. 那么呢，有很多的少年人他们变坏了，因为他们的家庭不能够在那边接受他们在那边分享。 Orang tua yang sibuk mencari uang dan mengabaikan kebutuhan anak untuk berkomunikasi. 那么父母亲在那边很忙碌，以至于不能够接纳孩子们对他倾吐心意的事情。 Sekaranglah waktunya untuk kita perbaiki tali persaudaraan di dalam rumah untuk bisa saling berkomunikasi. 那么现在应该成为一个好的时刻，让我们可以在家庭当中，我们可以彼此分享倾心吐意。 Berbagi cerita suka dan duka haruslah terlebih dahulu diketahui oleh anggota keluarga sendiri. 那么呢，彼此在那边分享，应该成为我们家庭成员应该在那边享受的事情。 Jangan sampai curhatnya ke tetangga. 那么千万不要像我们的邻居在那边倾心吐意， Itu mah tidak sehat. 那么这个就成为一个不健康的家庭了。 Kalau ada pasangan yang tidak sesuai dengan isi hati, beritahu pasangannya. 那么若是你的配偶不符合你的心意的话，你可以直接告诉他。 Jangan pergi ke tetangga, 那么你千万不要像邻居在那边倾心吐意， nanti bisa heboh loh. 那么就会起很大的风波了， Terjadinya pil dan will 那么就有婚外情的事件发生了。 karena curhatannya salah alamat. 因为我们倾心吐意找错了对象。 Setiap anggota keluarga harus belajar untuk saling mengasihi, menghargai, dan saling menghormati, juga saling peduli. 那我们每一个家庭的成员应该在那边彼此关心，彼此在那边分享，而且彼此能够在那边倾心吐意。 Saling memaafkan dan saling menerima satu dengan yang lain. 那么彼此原谅，也彼此能够接纳对方。 Inilah fungsi kedua keluarga rumah sebagai tempat berbagi suka dan duka. 那么这个两点是应该我们成为我们的家庭，成为我们在那边分享我们忧喜哀乐的一个地方。 Yang ketiga, rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan iman. 那么第三点呢，家庭也应该成为我们培训我们心性的一个地方。 Ayat 13 sampai 17 dikatakan orang-orang yang berkumpul mereka mempunyai iman untuk berdoa, tetapi tidak mempunyai iman untuk doa yang dijawab. 那么从第13节到17节，他们拥有信心在那边祷告，但是他们却没有信心来在那边等候祷告的应允。 Maka saat dikatakan Petrus mengetuk pintu, mereka berkata, "Kamu mengigau, itu malaikatnya." 那么所以当人告诉他们的时候，是彼得，那么他们说你是疯了，那是他的天使。 Hari itu mereka tercengang dan melihat bagaimana Allah melatih mereka untuk mengerti doa yang dijawab.
但是呢，那一天呢，上帝怎样培训他们，使他们可以在那边受到训练，让他们知道他们祷告蒙应允的情形。Mereka menyaksikan perbuatan Allah dan mereka bertumbuh bersama, akhirnya mereka bersuka cita bersama. 他们在那边见证神的伟大，所以他们在那边一同能够在那边聚聚。Rumah adalah tempat pembinaan iman. 所以呢，家庭成为我们培训信心的一个地方。 Setiap orang percaya adalah imam bagi sesamanya untuk dapat saling membentuk dan saling melengkapi untuk bertumbuh bersama-sama. 所以每一个信徒应该成为我一个家庭的祭司，让我们大家家庭成员能够一同在那边在主里面成长。 Ini terjadi karena mereka berkumpul bersama, berdoa dan membaca firman dan memuji Tuhan bersama. 那么这个现象呢发生，因为他们常常在那边聚集在一起，常常在那边祷告，常常在那边赞美上帝。 Kita perlu biasakan diri untuk berbagi pengalaman rohani di antara sesama keluarga. 所以应该在那边不断的培训我们自己，让我们可以彼此在那边学习怎样彼此分享。 Ini penting bagi pertumbuhan bersama. 那么这个是很重要的，能够培训我们信心的成长。 Bahwa ibadah rumah itu sangat penting. 所以呢，在家庭的这个敬拜呢是很重要的事情。 Sesama anggota keluarga adalah bahan baku bagi proses pembentukan karakter yang semakin indah dan matang di dalam Tuhan. 所以我们每一个家庭成员应该要成为我们能够不断的被培训，让我们能够在主里面成为很美的器皿。 GKT Hosana saat menghadapi masa-masa krisis ini telah memutuskan untuk ibadah keluarga. 所以和善的堂会呢，在我们面对这个疫情的时候，那么呢，我们就怎样要在那边设法，怎样能够每一个人能够在家庭当中有一个敬拜， Agar setiap keluarga atau yang lebih dewasa dalam Tuhan bisa memimpin ibadah keluarga. 所以让每一个在家庭里面，若是你们能够做领导的，那么你可以带领你的全家人一同在那边一起敬拜， Supaya semuanya dapat bagian belajar bertumbuh di dalam Tuhan. 所以让大家都可以在那不断的学习，在主里面可以成长。 Saya sendiri secara pribadi merasakan saat mempercakapkan firman Tuhan di antara anak-anak. 那么我自己也经历到这个事情，我跟我的孩子在那边一同把神的话分享给他们。 Saya merasakan itulah yang membuat ikatan yang sangat kuat dan sangat bisa bertumbuh bersama. 那么呢，我就觉得那个彼此因着彼此分享，那么就成为一股很大的吸引力，能够在那边在主里面大家都能够成长。 Sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, ada kalanya saya minta cucu saya yang berdoa. 那么虽然我成为神的仆人，那么有时候我也要我的孙带领祷告。 Karena itulah kesempatan untuk membina, melatih mereka bertumbuh di dalam Tuhan. 因为这个是很好的机会，能够训练他们，能够在主里面能够成长。 Dan yang terakhir dikatakan rumah itu berfungsi menciptakan pelayanan Tuhan. 那么呢，家庭应该成为在那边一个很好的这个祭坛，成为我们在那边培训我们怎样去一同服侍的这个培训。 Ayat 25 dikatakan Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. 那么在第25节里面说，巴拿巴和扫罗办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。 Rumah yang terbuka bagi Tuhan, 那么一个家庭若是对主常开的一个家庭呢， sesama dan hamba Tuhan di sana bukan saja iman, kasih dan kerohanian mengalami pertumbuhan. 所以就在那个地方，他们能够在那边在主里面，在灵性上能够不断的成长。 Tetapi lebih indah dengan segala kegiatan rohani dapat menciptakan lingkungan dan membentuk pribadi-pribadi untuk tertarik dan rindu melayani pekerjaan Tuhan. 但是更美的事情就是让每一个家庭成员都能够被激励，他们愿意参与侍奉。 Ibu Markus adalah wanita yang mengasihi Tuhan. 那么马可呢，马可约翰呢，他是一个很爱主的一个母亲玛利亚， Yang menyambut baik semua orang percaya, 他能够在那边招待每一个信徒。 dan berkat yang terbesar ialah ia melihat anaknya sendiri ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. 那么最大的福分就是他看到他的孩子能够在那边参与
这个神的圣供。 Dikatakan Saulus dan Barnabas membawa Markus dalam perjalanan PI-nya. 那么呢，扫罗和巴拿巴在这们就从耶路撒冷回来，带着一个称呼马可的约翰同去。 Markus di rumahnya sendiri terpanggil untuk melayani Tuhan. 那么呢，马可他在他的家庭当中，他被呼召，他愿意在那边服侍神。 Ia menjadi misionaris, 他成为一个宣教师， seorang muda yang dipakai oleh Tuhan, 那么一个被神重用的一个年轻人， yang berguna bagi diri dan orang lain, 那么对自己对别人都能够带来益处的一个人， khususnya bagi kemuliaan Tuhan. 特别是荣耀神的事情。 Indah sekali rumah ini mencetak hamba Tuhan. 那么这个家庭很美的事情，就是他能够在那边显照神的仆人。 Demikianlah rumah Markus menjadi berkat yang luas dan indah. 那么同样的，马可的家庭也成为一个很美的一个家庭。 Bukan saja dirinya diberkati dan bertumbuh, tetapi semua orang yang ada di dalamnya bertumbuh bersama. 那么不单单他自己在那边在主里面成长，也让他全家人大家都能够在主里面成长。 Karena di sana mereka berdoa dan bersekutu, saling melengkapi dan belajar melayani satu dengan yang 因 lain. 为他们在那个地方，他们能够聚在一起，在那边祷告，也能够彼此分享，能够彼此服侍。 Inilah teladan dari rumah Markus. 那么这个是马可家庭的所起的榜样。 Maka mari kita juga jadikan rumah kita rumah doa. 所以让我们这个时候也让我们的家庭能够成为一个祷告的家庭。 Kita bisa mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar, 那我们能够为着上帝所给我们的大爱而在那边感恩， yang memberi kita anugerah pengampunan dosa, 那么赐给我们一个恩典，赦罪的恩典， yang mau mati disalib untuk kita orang yang berdosa. 那么愿意为我们众人的罪而死。 Pemeliharaannya juga nyata sampai hari ini. 那么他的供应到现在仍旧也是在那边不断的供应我们。 Walaupun di tengah ancaman virus corona, kita masih dalam lindungannya. 那么呢，虽然我们在这个受到疫情的威胁，但是我们还是仍旧在他的看顾保守之下。 Semua ini bisa menjadi pokok doa syukur kita. 那么这一切都能够成为我们的祷告，我们能够感恩的地方。 Mari kita perbaiki mesbah doa kita karena Tuhan Yesus baik bagi kita. 所以让我们这个更新我们祷告的祭坛，因为我们知道我们的神是何等良善的一位神。 Dia telah mati, bangkit, dan dia naik ke surga untuk kita. 所以他已经死，而且呢，他已经复活，他也已经升天了。 Dikatakan dia melintasi semua langit menjadi imam besar bagi setiap kita. 所以他升入高天，他成为我们的大祭司。 Ia yang turut dapat merasakan segala kelemahan dan penderitaan kita. 而且他也能够在那边提醒我们的软弱， Ia memaklumi dan mengerti segala pergumulan kita. 他知道我们的一切软弱。 Maka untuk itu mari kita penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya. 所以让我们这个时候可以自管坦然无惧的来到他的施恩的宝座前， Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 所以唯有得怜悯、蒙恩惠做随时的帮助。 Mari kita juga biasakan diri untuk berbagi cerita. 所以让我们这个时候也在那边学习，我们能够在那边彼此在那边分享给他人， Agar setiap orang semakin merasakan berkat pertolongan Tuhan. 所以让我们每一个人都能够享受到上帝的帮助和祝福， Membuat kita semakin mengenal Tuhan. 所以也造成我们更加的认识神。 Saat berduka kita boleh mengalami kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. 所以当我们在忧伤的时候，让我们可以从神那边得着力量， Agar setiap orang yang melihat dan mendengar kisah kita bisa memuliakan Tuhan. 所以让我们每一个人听的，我们可以来荣耀神的名。 Kita boleh bertumbuh lebih mencintai Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita boleh saling mengasihi. 所以让我们可以在主里面成长，让我们知道神已经多么的爱我们。 Mari kita juga jadikan rumah kita sebagai tempat pembinaan iman. 所以让我们也学习，让我们的家庭成为一个培训我们信心的一个家庭。 Supaya setiap anggota keluarga yang di dalamnya mengalami pengaturan dan jamahan Tuhan untuk melewati hari-harinya untuk saling menguatkan. 所以让我们每一个人家庭能够不断的被培训，让我们可以在主里面能够成长。
Kalau setiap anggota keluarga kita menyadari kasih Yesus yang besar, 所以，当我们每个家庭都领会到，神的爱是何等的浩大的时候， akan timbul hati yang rindu untuk melayani Tuhan, 所以就能够产生一个渴慕侍奉神的一个心， akan melakukan sesuatu bagi Tuhan 能够为神做很多的事情， sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. 那么呢，成为我们对神感恩的一个表现。 Hal ini baru bisa terjadi karena semua anggota keluarga menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. 那么这个情形能够产生在我们的家庭当中，若是我们每一个人都让主成为我们家庭的这个元首的话， Dan mereka bisa hidup menurut tujuan Tuhan. 那么我们可以按照神的心意、神的目标来而活。 Inilah sukacita terbesar dan kebahagiaan yang tiada tandingannya. 那么这是一个无限量的上帝所给我们的大爱。 Kiranya kebenaran hari ini menguatkan kita dan menjadikan rumah kita berfungsi seturut kehendak dan rencana Tuhan. 当然，我们让我们的家庭能够不断的成长，让我们的家庭能够成为合神心意的一个家庭。 Sehingga rumah kita menjadi fondasi pendidikan yang kuat bagi generasi penerus bangsa. 让我们的家庭也能够成为一个很好的根基，能够怎样去培训下一代来更加的亲近神。 Rumah menjadi tempat terindah dan yang paling berharga 那么家庭成为一个最美的家庭，而且呢最有价值的一个家庭， yang membuat kita menikmati segala yang baik dan membuat kita betah di rumah saja. 也让我们可以在家庭当中享受一切美善的事情，也让我们每一个人都喜欢留在家中。 Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita memiliki rumah yang diberkati dan menjadi berkat karena Tuhan ada di dalamnya. 愿神祝福我们每一个的家庭，让我们的家庭能够成为带来祝福的家庭，因为有神住在我们的家庭。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih 亲爱的主耶稣，我们在这里献上我们的感恩， karena Engkau memberikan kami setiap orang mempunyai rumah masing-masing. 因为主耶稣，你给我们每一个人都有家庭， Baik rumah besar, rumah kecil, 不论是大的家庭，不论是小的家， baik rumah kontrakan, baik rumah kos, 那么不论是我们住的房子，或者是我们寄宿的家， kami boleh berada di dalamnya. 那我们可以住在那个地方。 Biarlah hari ini kami boleh jadikan rumah kami rumah doa. 那么让我们的家庭，使我们每个人的家庭成为一个祷告的家 Kami 庭， sungguh membangun mesbah doa mengundang hadirat Tuhan. 能够成为一个祷告的祭坛，让神灵格的家庭。 Biarlah hadirat Tuhan membuat kami puas di hadapan Tuhan. 因为神的灵格，那么呢，使我们的家庭能够满足我们每一个人的心。 Dan kami diberikan kekuatan untuk boleh tabah menghadapi segala situasi perubahan yang terjadi di sekitar kami. 也让我们大家都能够得着力量，使我们可以有力量来去面对我们四周围所发生的这些苦境。 Segala realita perubahan mengajarkan kami untuk terus harus mengandalkan Tuhan. 那么这一些改变，造成我们愿意在那边不断的继续依靠我们的神。 Adalah saatnya kami sungguh mau hidup di hadirat-Mu. 因为这个时候应该是成为我们活在主里面的一个时刻。 Dan kekuatan Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap masa krisis. 那么神的力量要不断的加给我们，使我们可以去克服，来去度过这一些苦境。 Ya Tuhan, perbaharui juga setiap anggota dalam keluarga boleh menjalin komunikasi yang baik. 那么也让神来改变我们每一个的家庭成员，让我们家庭能够成为一个友好沟通的一个家庭。 Tuhan memperbaharui dan menolong kami untuk saling berbagi suka dan duka. 也让神来更新我们的家庭，让我们可以彼此在那边分享， Sehingga sungguh-sungguh terjadi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. 所以让我们可以在家庭当中产生一个很美沟通的一个家庭。 Adalah kami boleh merasakan indahnya persaudaraan di dalam rumah kami. 也让我们可以在家庭当中可以享受在主里面的兄弟姐妹的这个团结的一个情景。 Kami juga merasakan bagaimana kami saling melengkapi dan saling membina untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 也让我们在家庭当中可以不断的成长，彼此在那边帮助。 Ya Bapa, tolonglah setiap kami. 神啊，求你帮助我们每一位，
Biarlah saat ini masing-masing di rumahnya dan jadikan rumahnya indah di hadapan Tuhan. 让我们每一个人都愿意留在家中，让我们的家成为一个美的家。 Karena Tuhan sungguh-sungguh bertata atas setiap rumah yang ada. 因为有神灵格在我们每一个人的家庭里面， Dan Tuhan menjadi Tuan dalam setiap rumah kami. 也让神在家庭当中成为一家之主， Sehingga kami hidup seturut rencana Tuhan. 让我们的家庭的生活能够符合神的旨意。 Biarlah setiap rumah sungguh mengalami kebangunan yang Tuhan kerjakan. 那么，让我们每个人的家庭能够按照神要我们做的而做， Sehingga menolong juga bangsa kami melewati masa krisis. 也帮助我们的印尼国家，让我们可以怎样去面对这个苦境。 Biar kuasa Tuhan menolong setiap kami mengerti akan rencana Tuhan dalam rumah kami masing-masing. 让神的力量不断的坚固我们大家，让我们知道每一个人在家庭当中应该做的。 Kami serahkan semua rumah tangga anak-anak Tuhan dalam tamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们再一次把你中儿女们的家庭放在你的手中，愿神祝福。 Amin. 阿门。 Ya, jemaah sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, meresponi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Kristen yang bersatu. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA yang tertera di layar dan harap diberikan keterangan apakah persembahan atau perpuluhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini ketiga baitnya. Kristen yang bersatu karena kasih Kristus di dunia seperti surga kita bersehati, susah sama susah memikul bersama, mengalir air mata di dalam duka bersama. Saat perpisahan timbul kesedihan, tapi harap kita akan bertemu kembali. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya sungguh Tuhan persembahan ini Engkau boleh berkati ya Tuhan, untuk boleh memperluas pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis yang mengelola, kiranya Tuhan Engkau boleh memberikan hikmat ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih,
Mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita tetap berdiri dan kita mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan kita akan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, penghiburan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah, di mana saja, dan berkat itu akan mengalir di dalam hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.